Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina Recording in wa min progress. sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan untuk bertemu menyambung semula kuliah kita Al-Adabul Mufrad, yang mana kuliah ini merupakan anjuran Global Ihsan Malaysia. Jadi insya-Allah hari ini kita nak sambung balik perbincangan kita pada bab yang ke-84. Insya-Allah hari ini bab 84, bab bai'ul khadim minal a'rab. Bab pada menjual hamba kepada orang-orang Arab, kepada orang-orang yang badui, yang tidak bertamadun. Okey. Apa kata al-imam tabiban minaz zud faqala innakum tukhbiruni an imra'atin mashhurah saharatha amatun laha fa ukhbirat Aisha faqalat sahartini faqalat na'am faqalat walima qala la tanjina abada thumma qalat bi'uha min syarril arabi malakatan. Hadis ni, hadis 162 ni riwayat Imam Ahmad juga dan juga Al-Hakim dalam Mustadrak, yang mana riwayat ni sanad dia dinilai sahih oleh pengarang kitab Rasyul Barat syarah kepada Al-Adabul Mufrad. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sulaiman ibn Harb. Sulaiman ibn Harb, guru kepada Al-Imam Al-Bukhari, menceritakan kepada Al-Imam Al-Bukhari. Katanya, haddatsana Hammad ibn Zaid. Hammad ibn Zaid menceritakan kepada kami, kata Sulaiman bin Harb. Maksudnya, Hammad bin Zaid ni guru kepada Sulaiman bin Harb. An Yahya bin Sa'id. Daripada Yahya bin Sa'id, Ani bin Amrah, daripada Ibn Amrah, daripada Amrah. Maksudnya Ibn Amrah meriwayatkan hadis ni daripada Amrah, daripada ayahnya. Ya? Baik. Kalau kita tengok, ya, dalam riwayat ataupun dalam kitab, ya, Al-Fadlullah As-Samad, syarah kepada Adab Mufrad, kitab yang lain, dia kata Ibn Amrah ni nama sebenar dia Muhammad bin Abdul Rahman. Gelaran dia Abu Rijal Ibn Amrah. Dia merupakan perawi yang thiqah. Manakala Amrah itu merupakan ibu dia. Amrah ni perawi hadis. Sebab tu jangan terkejutlah. Mungkin sebelum ni kita tak pernah kenal, kita tak pernah tahu ada perawi-perawi perempuan selain daripada sahabat Nabi SAW. Yang biasa kita dengar perawi-perawi perempuan ni sahabat Nabi. Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Ummu Atiyah.
Tapi hari ini kita dapat tengok riwayat daripada perawi perempuan yang bukan sahabat Nabi SAW dan dia adalah perawi yang thiqah. Dia adalah perawi yang dipercayai. Dia kata daripada Amrah, ya, Amrah ni menyebutkan sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatan laha. Aisyah ni ada seorang hamba perempuan. Hamba perempuan yang Aisyah janji nak bebaskan dia kalau Aisyah meninggal dunia. Aisyah sebut pada hamba perempuan dia ni, kamu ni kalau aku meninggal dunia, kamu akan aku bebaskan. Itu dalam bahasa kita dipanggil tadbirul abd ataupun hamba yang mudabbar, hamba yang mudabbar, hamba yang diberikan janji untuk dibebaskan. Baik, fashtakat Aisyah, pada satu ketika tiba-tiba Aisyah ni jatuh sakit. Tak pasal-pasal Aisyah jatuh sakit. Fasa'ala banu akhiha tabiban minaz zut. Jadi banu akhiha, anak kepada saudara Aisyah. Anak kepada saudara Aisyah ni pun dia pergi carilah orang yang boleh mengubati Aisyah ni. Siapa yang boleh ubat Aisyah ni, sebab Aisyah sedang sakit waktu ni. Tak tahu sakit apa. Jadi orang pun cari minaz zut, yang mana tabib tu ataupun orang yang pandai mengubat tu daripada bangsa Zut. Ulama berbeza pendapat, ya. Ada yang kata Zut ni ialah satu kaum daripada benua India. Ada yang kata daripada Sudan. Tak ada masalah lah yang tu. Yang pastinya, ya, yang pastinya apa? Yang pastinya Aisyah radhiyallahu anha pada waktu tu sedang sakit. Pada waktu tu sedang sakit, jadi dia tak ada siapa nak mengubat, dia pergilah cari orang yang pandai berubat, yang dikatakan orang yang pandai mengubat tu, perawat tu adalah daripada bangsa Sudan, sebahagian ulama kata daripada benua India. Okey. Kemudian apabila orang ni dipanggil dan mengubat Aisyah radhiyallahu anha, dia pun sebut, dia bila tengok Aisyah dia kata, innakum tukhbiruni an imra'atin mashhurah. Dia kata, kamu telah mengkhabarkan kepada saya tentang seorang perempuan, ya, yang telah disihirkan. Perempuan ni sedang disihir. Maksud tabib ni ada kemampuan lah nak tengok. Berdasarkan pengalaman dia, dia nampak Aisyah ni kena sihir. Okey. Saharatha amatun laha. Yang mana yang mensihirkan dia ni adalah hamba perempuan dia. Bukan orang lain ni, orang dekat dia. Okey. Fa ukhbirat Aisyah. Lalu bila perawat ni bagi tahu kata hamba perempuan Aisyah yang sihirkan dia, jadi orang pun bagi tahu kat Aisyah, wahai Ummul Mukminin, engkau sakit ni bukan sebab apa? Sebab kena sihir. Kau nak tahu tak siapa yang sihirkan kau? Hamba perempuan kau. Yang kau janji tadi, yang kau janji sebelum ni, nak bebaskan dia kalau engkau meninggal dunia. Baik. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada perempuan tu. Bertanya kepada hamba tu. Hamba perempuan yang dikatakan sihir dia. Dia kata, ya, Saharti ni, kamu sihir aku? Aisyah tanya. Qalat, na'am. Dia kata, ya. Qalat, walima? Aisyah tanya, kenapa? La tanjina abada. Kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Summa qalat, bi'uha min syarril Arab malakatan. Jual dia. Jual perempuan hamba ni, ya, kepada orang-orang Arab Badui yang mana perangainya itu tidak
tidak baik. Perangainya tidak elok ketika menjaga hamba. Okey, apa faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni? Yang pertama sekali, sihir ni memang ada. Sihir ni kita tak boleh nafilah. Bahkan Nabi SAW sendiri pun terkena sihir. Dan benda tu ada. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Musa berdepan dengan penyihir-penyihir ataupun tukang-tukang sihir yang ada di zamannya, iaitu yang berkhidmat untuk Firaun. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana seseorang itu terkena penyakit, maka tak salah untuk dia mencari ataupun sesiapa saja yang nak membantu orang sakit untuk mencari orang yang boleh mengubat. Bahkan Allah Azza wa Jalla menurunkan ubat-ubatan kepada penyakit supaya kita mencari. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, innallaha lam yunzilida illa wa anzala ma'ahu dawa, atau kama qala. Ya, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan Allah Azza wa Jalla akan menurunkan bersamanya penawar. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, tadawu ya ibna Adam, ya, berubatlah wahai anak-anak Adam. Menunjukkan perubatan itu satu benda yang dituntut dalam agama, cuma para ulama berbeza pendapat. Ada yang kata wajib berubat, ada yang kata sunat berubat, ada yang memperincikan. Kalau berubat untuk sakit-sakit yang tidak membahayakan nyawa, maka sunat. Kalau berubat kepada penyakit yang boleh mengancam nyawa, maka wajib. Itulah perbahasan yang disebutkan oleh para ulama. Tapi ada juga ulama yang tak setuju berubat ni, ya, yang mengatakan berubat ni menghilangkan tawakal dan sebagainya. Tetapi pendapat itu tidak tepat, kerana Nabi SAW sendiri ketika mana berada dalam keadaan sakit, Aisyah radhiyallahu anha yang menyediakan ubat-ubatan untuk Nabi SAW meringankan sakitnya. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, apabila dia sakit, ya, anak saudaranya pergi cari, ya, anak saudaranya pergi cari perawat yang boleh mengubati Aisyah. Jadi tak salahlah. Jadi dalam agama ni perubatan itu benda yang tak salah. Bahkan kalau boleh, saya katakan ia termasuk dalam fardu kifayah. Perlu ada orang-orang Islam ni yang pandai dalam bab perubatan ni, supaya orang Islam tidak hanya bergantung kepada orang bukan Islam dalam bab perubatan. Sebab itu saya tak apa setuju kalau istilah rawatan Islam ataupun kaedah perubatan Islam hanya digunakan untuk ruqyah semata-mata. Sedangkan perubatan Islam itu istilahnya luas, merangkumi rawatan yang berada di hospital sekarang ni pun termasuk dalam apa yang kita panggil sebagai rawatan Islam, kerana Islam memang suruh penganut dia berubat dengan disiplin yang tertentulah. Bahkan para ulama mengatakan dibenarkan untuk kita membuka aurat pun kalau ada keperluan untuk berubat. Menunjukkan Islam ni dia dalam bab perubatan ni dia ambil berat. Dia ambil berat. Kemudian bila dia kata, bila perawat ni datang, dia kata perempuan ni kena sihir. Dah macam mana dia tahu kena sihir? Memang di dalam hadis Nabi SAW pun ada, ya, perawat-perawat yang pandai tengok benda ni berdasarkan pengalaman. Sehingga waktu Nabi kena sihir tu pun memang ada perawat yang bagi tahu kat Nabi, Nabi disihir, kan, oleh Labid bin A'sam. Cuma dalam bab berita yang sampai kepada kita siapa yang sihirkan kita ni, kita tak boleh terima 100% sebagai betul. Buktinya apa? Buktinya Aisyah radhiyallahu anha setelah diberitahu kepada dia bahawasanya dia telah disihir oleh hamba perempuan dia, Aisyah taklah ambil tindakan terus. Sebaliknya Aisyah tanya dulu, Sahartini, betul ke kamu yang mensihir aku? Kenapa? Kerana perawat ni boleh jadi tersilap, perawat ni boleh jadi menipu, boleh jadi juga. Jadi kita kena hati-hati dalam nak menerima sesebuah berita, bimbang. Takut-takut orang yang memberi maklumat kat kita tu memberi maklumat kat kita dalam keadaan maklumat tu tak tepat. Ini bahaya. Ini sangat-sangat bahaya. Jadi sebab itu para ulama ataupun Aisyah dalam hadis ni tanya dulu
supaya tidak tersilap dalam menghukum, ya. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, apabila Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada dia, dia jawab betul. Jadi Aisyah pun terus ambil tindakan. Apa tindakan yang Aisyah ambil? Tindakan yang Aisyah ambil seperti mana yang disebutkan oleh pengarang kitab Rasyul Barak ni, dia kata, ya, innal jariyah qad ista'jalat wa aradat an taqtulaha litu'taqa fakana al-ihsan ilaiha sababan fi isaatiha li sayyidatiha. Kata pengarang kitab Rasyul Barak ni, dia kata, sesungguhnya hamba perempuan ni qad ista'jalat, dia nak segera, dia nak cepat, wa aradat an taqtulaha, bahkan dia nak bunuh Aisyah dengan sihir dia tu. Menunjukkan sihir ni bukan jalan-jalan lah. Kenapa disebut begitu? Kerana ada satu aliran daripada Mu'tazilah. Mereka menganggap sihir ni dia tidak ada kesan pada jiwa kita. Dia hanya memberi khayal sahaja. Maksudnya sesiapa yang disihir, sihir tu tak memberi kesan kepada diri kita. Sebaliknya hanya beri khayalan sahaja. Dia macam silap mata je. Sebaliknya ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan tidak. Sihir mempunyai hakikat. Sihir boleh mempengaruhi jasad kita jika diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah Ta'ala izin pula? Allah Ta'ala tak semestinya bila dia izin maka dia redha. Allah Ta'ala memberikan keizinan untuk sesuatu perkara berlaku. Tetapi sebahagian perkara yang berlaku tidak diredai oleh Allah. Umpamanya, seperti mana kita melihat orang mencuri. Orang mencuri itu satu maksiat. Dan kita percaya, kalau Allah tak beri izin untuk dia mencuri, dia tak akan boleh mencuri. Tapi Allah Ta'ala izinkan perbuatan itu berlaku, cuma Allah Ta'ala tidak meredai perbuatan itu. Allah tak reda perbuatan itu berlaku, Allah Ta'ala akan azab kepada mereka yang melakukan pencurian ni kalau Allah Ta'ala mahu, kalau Allah Ta'ala kehendaki di hari akhirat nanti. Sama juga kalau orang tu melakukan kezaliman, Allah Ta'ala izinkan tetapi Allah Ta'ala tidak reda. Baik. Dia ni, perempuan ni yang menjadi hamba ni, dia nak bunuh Aisyah. Sebab apa dia nak bunuh Aisyah? Bukankah Aisyah tu tuan dia? Betul. Tapi kan Aisyah ada janji kepada dia yang kalau Aisyah mati, dia akan dibebaskan. Jadi dia ni tak sabar. Dia ni tak sabar lah. Ya? Dia nak supaya Aisyah ni mati cepat. Supaya senang dia ni boleh dibebaskan segera. Segera boleh dibebaskan. Jadi dia pun berusaha supaya Aisyah ni dapat mati awal. Maka sebab itu kata pengarang ni, kitab Rasyul Barak ni, dia kata, فَكَانَ الْإِحْسَانُ إِلَيْهَا سَبَبًا فِي إِسَاءَتِهَا لِسَيِّدَتِهَا. Oleh kerana kebaikan Aisyah pada dia, Aisyah baik pada dia. Sebab tu Aisyah nak bebaskan dia. Hamba ni selagi mana tak dibebaskan oleh tuan dia, selagi tu dia akan kekal sebagai hamba. Kalau tuan dia mati, dia akan menjadi faraid. Sebab dia tu sebahagian daripada harta. Maka kalau dia tak dibebaskan, tuan dia mati, maka dia akan difaraidkan. Ikutlah. Mungkin separuh badan dia, separuh badan ni maksudnya separuh hak dia tu dapat kat anak ni, separuh lagi dapat kat anak ni kalau anak dua-dua lelaki lah. Mengikut pembahagian harta pusaka yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bila Aisyah ni janji kat dia kalau aku mati hang dibebaskan, itu merupakan satu kebaikan yang Aisyah nak bagi kat dia. Tapi kebaikan Aisyah tu tak dibalas dengan kebaikan. Sebaliknya kebaikan Aisyah tu dibalas dengan apa? Kebaikan Aisyah tu dibalas dengan suatu kejahatan, iaitu cubaan membunuh. Wa hadza la yasdur illa minan nafsil khabithah. Dan perbuatan ini tidak muncul melainkan daripada jiwa yang jahat. Maksudnya orang buat baik kat kita, kita pergi balas dengan kejahatan. Itu menunjukkan diri kita ni jahat sungguh. Orang dah buat baik dah kat kita ni. Paling tidak
orang jahat macam mana pun, kalau dia ada iman, kalau orang buat baik kat dia, tersentak kat hati dia, ish, aku takkan nak balas kat dia kejahatan, dia buat baik kat aku ni. Tapi bila mana satu orang tidak ada rasa bersalah untuk membalas kebaikan dengan kejahatan, menunjukkan diri dia tu ada masalah. Diri dia tu menjahat sungguh. Walidzalika amarat Aisyah bi bai'iha minal a'rab alladhi la yuhsinuna ila al-mamalik. Oleh kerana itulah Aisyah mengarahkan supaya hamba perempuan ini dijual daripada golongan orang-orang Badui yang tidak melakukan kebaikan kepada hamba mereka. Sebab apa Aisyah buat macam tu? Sebab dia tak berlaku baik pada tuan dia yang baik kat dia, maka dia layak untuk mendapat tuan yang tak berapa nak baik kat dia lah, sebab dia pun tak berapa nak baik. Ini merupakan salah satu daripada perkara membalas kejahatan dengan sesuatu yang setimpal. Kalau orang buat sesuatu benda yang zalim kat kita, boleh tak kita pergi mengadu dekat hakim untuk ambil tindakan kat dia? Boleh. Sebab apa? Sebab dia dah buat zalim kat kita. Kan? Tak salah. Jadi yang ni Aisyah membalas kejahatan dengan sesuatu yang setimpal. Aisyah tak pukul dia. Sebab Aisyah tak ada hak lah nak pukul ataupun nak ambil tindakan, sebab Aisyah bukan pemerintah. Kalau pemerintah bolehlah. Tapi Aisyah pergi jual dia kepada orang yang tak berapa nak elok jaga hamba. Sebab dia pun tak berapa nak elok jaga tuan. Maka bertemulah buku dengan ruas. Okey. Kita tengok hadis yang berikutnya. Babul al-afu 'anil khadim. Bab, ya, mengampunkan ataupun memaafkan hamba yang berkhidmat untuk kita. Okey, tengok. Kata al-Imam al-Bukhari pada hadis 163. Haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad huwa ibn Salamah qala akhbarana Abu Ghalib an Abi Umamah qala aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ghulaman فوهب أحدهما لعلي صلوات الله عليه وقال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوصي به معروفا فأعتقه فقال ما فعل قال أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته. Hadis ni dia punya sanad dia hasan lah. Sebab apa? Sebab Abu Ghalib ni perawi yang dikategorikan sebagai saduq, perawi hadis hasan, saduq yukhti. Okey, baik. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, Hajjaj telah menceritakan kepada kami. Dia mengatakan Hammad telah menceritakan kepada kami. Hammad ni Hammad mana? Hammad dalam ilmu hadis, dalam perawi hadis ni ada dua orang yang terkenal. Satu Hammad yang dipanggil sebagai Hammad Ibnu Zaid. Hammad Ibnu Zaid kita dah lepas dah tadi. Kita dah baca dah riwayat dia tadi. Satu lagi Hammad Ibnu Salamah. Ada dua orang Hammad yang kita kena tahu ni. Kerana Hammad ni dua-duanya berbeza. Dua-duanya beza. Hammad bin Zaid lebih kuat, lebih kukuh kedudukannya, ingatannya berbanding Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah pun okey. Cuma ada sedikit kerikan dia tak sampailah pada tahap kekuatan ingatan Hammad bin Zaid. Hammad bin Salamah mengatakan akhbarana Abu Ghalib. Abu Ghalib telah menceritakan kepada kami daripada Abu Umamah. Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah kata aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ghulaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, ya, dia muncul bersama dengan dua orang hamba. Dua orang hamba lelaki. Okey. Fawahaba ahadahuma li Ali sallallahu alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun
menghadiahkan salah seorang hamba yang Nabi dapat tu kepada Ali bin Abi Talib. Ya, salawatullahi alaihi. Lepas tu Nabi pun pesan. Nabi pesan kepada Ali, Nabi kata la tadribhu. Jangan kamu pukul dia. Fa inni nuhitu an darbi ahli salah. Kerana aku dilarang untuk memukul ahli salat. Aku dilarang untuk memukul orang yang bersalat. Selain daripada kalau dia melakukan kejahatan lah. Kalaulah kata dia ni satu orang yang minum arak kemudian tertangkap dengan bukti memang ada dia minum arak dan dia Muslim, maka bolehlah pergi sebat dia kerana hudud. Kalau dia pergi berzina, ada bukti, ada saksi, maka bolehlah sebat dia 100 kali, hudud. Tapi selain daripada itu, kalau dia tak buat salah, ya, kalau dia tak buat salah, maka tak bolehlah Nabi SAW tak benarkan pukul. Sebab dia orang baiklah, dia salat. Okey. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya kedudukan salat dan orang yang bersalat ni tinggilah di sisi agama. Jangan, kalau boleh kita melazimilah salat, jangan tinggal salat. Sebab apa? Sebab salat ni ada kedudukan sehingga kalau orang tu bersalat, Nabi SAW layan baik. Ya? Baik. Kemudian Nabi SAW kata apa? Wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalna. Kerana aku telah melihat dia ni salat sejak dari kami datang tadi. Kenapa? Kerana berkemungkinan Nabi SAW beranggapan selagi mana dia salat, maka selagi itu dia tak perlu kepada pukul untuk menjadikan dia beradab. Sebab apa? Sebab dengan tuan dia yang hakiki pun dia dah beradab dah. Siapa tuan yang hakiki? Tuan yang hakiki dia adalah Allah Azza wa Jalla. Kita kan hamba Tuhan. Kalau hamba ni dia hamba Tuhan pun dia, hamba tuan dia pun dia. Tuan yang hakiki dia adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itu Nabi SAW kata tak perlu pukul dia untuk dijadikan dia beradab, sebab dia dah berhadap dengan Tuhan dia dah. Dia dah laksanakan tugas dia, dia dah laksanakan tanggungjawab dia sebagai hamba. Dan salat ini tanha anil fahsya wal munkar. Salat ni menghalang daripada perkara keji dan munkar. Ya, baik. Kata Imam Tibi, dia kata apa? Dia kata wa zalika li anna al musalli ghaliban la ya'ti bima yastahiq ad-dar. Bima yastahiq ad-dar. Dia kata kerana kebanyakannya, kebiasaannya orang yang salat ni dia tak datangkan, dia tak bawa benda yang boleh membawa kepada pukul. Biasanya orang salat ni dia behave. Dia behave. Li'anna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Imam Tibi, kerana salat ni boleh menghalang daripada perkara keji dan munkar. Fa idza kana Allah rafa'a 'anhu ad-darb fi dunya narju man karramahu narju min karamihi wa lutfihi alla yukhziyahu fil akhirah bidukhulin nar. Maka dia sebut, jika Allah telah mengangkat daripada dia ni pukulan di dunia. Maksudnya bila Nabi kata jangan pukul dalam dunia sebab dia ni salat, maka Nabi tak bagi dia dipukul. Kalau dipukul dalam dunia pun terangkat untuk dia, maka dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla, dengan kelembutan Allah Azza wa Jalla, kita mengharapkan supaya Allah tidak mensia-siakan, menghinakan dia di akhirat dengan dia masuk dalam neraka. Ya. Lepas tu Imam Tibi bawakan ayat Quran, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wahai Tuhan, sesiapa yang kau masukkan ke dalam neraka, sesungguhnya engkau telah memberikan kehinaan kepada dia kerana masuk ke dalam neraka. Baik. Lalu Nabi pesan kepada Ali jangan pukul sebab dia solat. Okey. Aku tengok dia solat tadi, jangan pukul dia. Wa a'ta Abu Dzar ulama. Dan Nabi SAW berikan kepada Abu Dzar seorang lagi hamba. Wa qala istausi bihi ma'rufa. Nabi pesan kepada Abu Dzar. Nabi kata, ya, tolong terima wasiat aku wahai Abu Dzar supaya kamu melakukan kebaikan pada dia, uruskan dia
berinteraksi dengan dia secara baik. Jangan buat zalim kat dia. Buat baik kat dia, layan dia elok-elok. Lalu Abu Dzar buat apa bila dengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buat baik kat dia? Fa'ataqahu. Abu Dzar tak tunggu lama. Abu Dzar pun membebaskan dia. Abu Dzar merdekakan dia. Baru je dapat ni. Kan baru je dapat hamba. Dan hamba ni bukan satu benda yang murah Hamba ni bukan satu benda yang murah, dan sesiapa yang ada hamba mudah urusan hidup dia. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab hamba ni dia bukan dia bukan robot. Dia adalah pembantu yang kita hanya perlu beri makan dan pakaian kat dia. Kan? Apa saja hasil yang dia kerja tu, dia akan bagi kat kita. Kalau tuan dia baik sikit, boleh pecah dua apa yang dia dapat hasil. Contoh macam tuan dia kata, hari ni kau kerja, pergilah kerja dekat Madinah ni. Kalau kau dapat 100 dirham, kau bagi kat aku. Lebih tu kau punya. Itu kalau kalau tuan dia baiklah. Dan tuan dia boleh ambil semua pun. Tuan dia boleh ambil semua kalau tuan dia nak. Selagi mana dia ada tenaga. Jadi, dapat hamba ni bukan senang, dan kalau dapat pun memudahkan kerja banyak. Bila Nabi SAW pesan kepada Abu Dzar untuk buat baik kat dia, Abu Dzar tak tunggu lama, Abu Dzar merdekakan dia terus. Jadi bila Abu Dzar merdekakan dia terus, Nabi SAW tanya. Kan? Nabi tanya, "Ma fa'al?" Dia buat apa? Sampai kau bebaskan dia terus ni. Maka Abu Dzar kata, "Amartani an astausiya bihi khaira fa'ata'tuhu." Bukankah tadi wahai Rasulullah, engkau yang suruh aku buat baik kat dia? Jadi aku bebaskanlah dia. Itulah yang terbaik yang ada. Itulah cara terbaik aku nak berinteraksi dengan dia. Aku bebaskan dia, aku akan dapat pahala. Kan kita dah baca hadis tadi sebelum ni, kita dah baca hadis sebelum ni, yang mana hadis tu menyebutkan sesiapa yang membebaskan hamba Muslim, maka setiap daripada anggota hamba tu menjadi ganti untuk Allah bebaskan anggota kita daripada neraka Allah. Jadi Abu Dzar ni dia faham bebaskan hamba adalah satu kebaikan. Jadi bila Nabi pesan buat baik kat dia, Abu Dzar bebaskan terus. Abu Dzar bebaskan terus, ya. Dan menunjukkan kepada kita betapa Abu Dzar ni berlumba-lumba dalam nak melakukan kebaikan, ya. Baik. Fa'ataqtuhu, maka Abu Dzar bebaskan dia. Okey, apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang pertama sekali, Nabi SAW pesan kepada kita, kepada sahabat dia, supaya tidak berlaku zalim kepada hamba. Jangan pukul hamba, terutamanya hamba yang baik dan melaksanakan solat. Dan begitu bersungguhnya Abu Dzar dalam nakkan kebaikan, dan Nabi SAW tu sendiri menjaga hak hamba. Kan? Bukan hanya Nabi SAW menjaga hak orang Islam saja. Bukan hanya Nabi SAW menjaga hak orang kaya saja. Bukan hanya jaga hak kanak-kanak saja. Nabi SAW menjaga juga hak orang-orang yang lemah, termasuk golongan hamba. Orang miskin, orang yang lemah. Maka Nabi berpesan kepada orang yang kaya yang ada kuasa ni, jangan buat tak tentu hala. Jangan buat tak tentu hala sehingga menyebabkan orang-orang yang lemah ni tertindas. Bahkan dalam hadis yang lain, kita tengok dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Saya bacakan hadisnya daripada Abdullah bin Umar. Dia kata, Ja'a rajulun, hadis ini dalam Sunan Tirmizi. Tuan-tuan boleh tengok. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang pergi jumpa Nabi SAW, faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim. Dia kata, ya Rasulullah, berapa kali kita nak maafkan pembantu kita ni? Berapa kali kita nak maafkan hamba kita yang berkhidmat untuk kita ni? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jawab. Fasamata, Nabi diam.
Summa a'ada alaihi al-kalam. Lalu bila dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak jawab. Bila dia tak jawab, bila Nabi tak jawab, dia tanya sekali lagi. Dia ulang soalan yang sama. Ya Rasulullah, berapa kali kita nak maafkan hamba kita ni? Fasamata. Nabi pun diam lagi. Falamma kana fi tsalitsah. Dia ulang lagi kali kedua, Nabi diam. Dia ulang kali ketiga, barulah Nabi jawab. Nabi kata, "U'fu anhu fi kulli yawmin 70 marrah." Maksud Nabi SAW kata, ampunkan dia, maafkan hamba tu kalau boleh sehari 70 kali pun tak apa. Maksudnya, kalau boleh maafkan banyak kali sehingga 70 kali pun buat. Punyalah Nabi SAW ni bersungguh menjaga hak hamba supaya kita tak berlaku zalim kat dia lah. Okey? Kemudian hadis ni juga nak buktikan kepada kita tentang kedudukan salat lah. Salat ni bukan benda main-main, salat ni benda yang besar. Jadi kalau kita nak kehidupan kita tersusun dan teratur, kita kena jaga salat. Kalau kita nak perangai kita, akhlak kita terpelihara, kita tak kata kita maksum lah, tapi setidak-tidaknya kita nak setiap tindakan kita terpelihara, setiap tindakan kita dijaga, maka kita kena jaga hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla yang langsung ialah salat. Kerana setiap daripada bacaan Fatihah kita tu, Allah Ta'ala akan jawab. Baca satu ayat, kita baca satu ayat daripada Fatihah, Tuhan jawab. Kita baca satu ayat, Tuhan jawab. Menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita bahawasanya salat ni hubungan kepada Allah tu langsung. Sebab itu Nabi SAW tak benarkan kita ni kalau nak meludah waktu salat, Nabi tak benarkan kita ludah ke depan, ludah belah kiri. Sebab apa? Sebab kita sedang bermunajat pada Allah Azza wa Jalla, hubungan langsung pada Allah. Sangat tidak beradab untuk meludah ke arah depan. Okey, kita tengok hadis yang berikutnya. Hadis nombor 164. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Abdul Aziz an Anas qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa laysa lahu khadim fa akhadha Abu Talhah bi yadi فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك قال فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا. Ini merupakan hadis, kalau kita tengok hadis ni merupakan hadis yang sahih lah. Okey, kita tengok apa makna hadis ni. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami. Dia mengatakan Abdul Waris telah menceritakan kepada kami. Dia kata Abdul Waris bin Sa'id. Dia seorang perawi yang thiqah lah. Dia kata telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, ya. Abdul Aziz mengambil hadis ni daripada Anas. Abdul Aziz mengambil hadis ni daripada Anas. Anas ni Anas mana? Anas ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Anas kata qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sampai ke Madinah. Bila Nabi sampai ke Madinah ni? Nabi sampai waktu hijrah lah. Kan? Setelah 13 tahun berada di Mekah,
Nabi SAW tidak nampak jalan untuk mengembangkan Islam dengan lebih besar di Mekah, tak ada ruang untuk mendapatkan pemerintahan di Mekah, tak ada ruang untuk mendapatkan pengaruh yang besar di Mekah pada ketika itu, maka Allah Azza wa Jalla mengizinkan mengizinkan untuk Nabi ini berhijrah ke Madinah untuk membina kekuatan baru. Lalu bila Nabi sampai ke Madinah, Anas kata, walaisa lahu khadim, Nabi tak ada hamba. Nabi ni tak ada hamba, Nabi tak ada pembantu. Fa akhadha Abu Talhah biyadi. Lalu Abu Talhah pun ambil tangan aku. Abu Talhah ni siapa? Abu Talhah ni saya dah cerita dalam kuliah yang lepas. Yang dia ni merupakan bapa tiri kepada Anas bin Malik. Anas bukan anak Abu Talhah, anak kandung Abu Talhah. Sebab Anas ni dia bin Malik. Bapa dia Malik. Malik mana? Malik bin Nadar. Bapa dia tak terima Islam. Bila mak dia masuk Islam, bila mak dia nama Ummu Sulaim masuk Islam, Abu Talhah, Malik bin Nadar tak terima. Lalu Malik bin Nadar melarikan diri. Anas ni hiduplah dalam keadaan tak ada ayah. Sehinggalah Abu Talhah berkenan dengan Ummu Sulaim. Abu Talhah pun meminang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kata, kalau kau nak kahwin dengan aku, kau kena terima Islam. Abu Talhah pun terima Islam, akhirnya menikah. Jadi Abu Talhah ni kira bapa tiri Anas lah. Dia bawa Anas pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia bawa aku pergi jumpa Nabi, hatta adkhalani ala Nabi SAW. Sehingga Abu Talhah bawa aku masuk berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu sekejap tuan. Saya sebenarnya pukul 10 ni ada nak ziarah orang sakit, staf saya sakit. Esok saya nak pergi pergi haji dah kan. Jadi saya terpaksa untuk ziarah malam ni juga. Tapi tak apa, kita habiskan hadis ni. Insya-Allah lepas tu saya akan pergi. Insya-Allah. Baik. Jadi Abu Talhah bawa Anas ni pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata apa? Faqala ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna Anasan ghulamun kayyisun labib. Sesungguhnya Anas ni adalah seorang budak, seorang anak muda. Kira masa tu kira-kira umur dia 10 tahun. Dia kata budak-budak yang bijak, yang cerdik. Falyahdimka, biarlah Anas ni jadi khadam kamu. Maksudnya Anas ni bukan hamba. Ya. Tapi Abu Talhah dan Ummu Sulaim nak supaya Anas ni menjadi khadam, bantu uruskan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab mereka nak supaya Anas ni terikut dengan akhlak Nabi yang pertama, belajar hadis Nabi yang kedua, dan dapat pahala kerana berkhidmat untuk Nabi yang ketiga. Dan kesemua ini tidak akan tercapai oleh mana-mana orang lain dalam dunia, melainkan hanya untuk Anas bin Malik saja. So dia ambil peluang lah, sebab Anas ni muda lagi. Maka dia kata, biarlah Anas ni berkhidmat untuk kamu. Jadi Nabi SAW pun tak tolak, Nabi terima. Sebab Nabi pun tak ada khadam, Nabi tak ada hamba. Tawaduknya hidup Nabi ni, Nabi tak ada hamba pada waktu ni. Fakhadamtuhu fi safar wal hadar. Lalu kata Anas, aku pun berkhidmat kepada Nabi SAW ni waktu Nabi musafir dan waktu Nabi tak musafir. Nabi di Madinah pun aku khadam dia. Nabi waktu musafir pun aku berkhidmat untuk dia. Maqdamahul Madinah, bermula daripada saat Nabi sampai ke Madinah, hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi wafat. Sehingga Nabi wafat, apa Anas kata? Ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadha hakadha. Sekalipun Nabi tak pernah sebut pada aku, pada perkara yang aku buat, kenapa kau buat macam ni? Dan Nabi SAW sekalipun tak pernah sebut pada aku yang aku tak buat. Kenapa kau tak buat benda ni? Nabi tak pernah suruh. Nabi tak pernah sebut. Apa maksudnya?
Yang pertama sekali, saya nak sebut kat sini, tuan-tuan, di antara faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni adalah, pertama, Anas ni budak bijak lah. Jadi sebab itu, bapa dia hantar pergi berkhidmat untuk Nabi SAW. Dia cerdik, dia bijak, dia boleh berkhidmat dengan baik, tak perlu tunjuk ajar yang melampau sangat. Ya. Dan dalam riwayat, ya, menyebutkan, dalam riwayat yang lain disebut, bukan hanya Nabi tak pernah petikai, kenapa Anas buat macam tu, kenapa Anas tak buat macam ni. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi tak pernah sebut pun. Dalam Sahih Muslim, Nabi tak pernah sebut Nabi tak pernah mendengus pun pada Anas. Okey. Apa faedah kita boleh ambil hadis daripada hadis ni? Apa faedahnya? Yang pertama, nak tunjuk akhlak Nabi tu sempurna. Bagaimana Nabi SAW lunak dengan pembantu dia. Walaupun pembantu dia tu budak-budak, anak kecil. Dan yang kedua, bila kita kata Nabi SAW tak pernah sebut kepada Anas benda yang dia buat, kenapa kau buat macam ni? Kenapa kalau Anas tak buat, Nabi kata kenapa tak buat macam ni? Itu bukan dalam bab-bab yang umum, tetapi dalam bab tindakan Anas kepada Nabi SAW, layanan Anas kepada Nabi SAW. Tapi kalau dalam bab maksiat, mustahil Nabi tak tegur. Kalau Anas buat silap yang bercanggah dengan agama, mustahil Nabi tak tegur. Jadi sebab itu kata Syekh, pengarang kitab Rashul Barat ni, dia kata, tarku atiradihi alaihi salam binisbati ila Anas innama huwa ligharadin fima yata'allaqu bi adabi khidmatihi lahu sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi tak tegur ni hanya bab adab Anas berkhidmat kepada Nabi, bukan dalam bab-bab taklif ataupun dalam bab hukum hakam. Kalau dalam bab hukum hakam, kalau Anas tersilap, pastinya Nabi akan tegur. Ya, baik. Begitu juga nak bagi tahu kat kita, dalam bab-bab yang kita tak boleh ubah ni, benda dah berlaku, kita tak perlu nak terlalu mengamuk sehingga menyebabkan maruah orang tercela ataupun maruahnya jatuh ataupun terobek. Kerana benda dah berlaku. Cuma kita boleh nasihat elok-elok supaya benda itu tak berulang. Begitu juga nak tunjuk kepada kita, Nabi SAW ni, lidah dia bukan lidah orang yang suka mencela, bukan lidah orang yang suka mencerca. Nah, ini orang yang duk follow live ni, alhamdulillah, banyak juga mengambil manfaat, tetapi ada juga yang maki hamun. Dengar kuliah, dia maki hamun saya. Dengar kuliah, dia maki hamun Wahabi. Kena tengok yang ni. Saya pun tak tahu siapa Wahabi tu. Tapi kalau dia maki hamun saya pun tak tahu saya buat apa sehingga saya dimaki. Tapi nak bagi tahu, Nabi SAW dalam perkara yang tidak ada manfaat untuk dimaki, Nabi tak maki. Bahkan Nabi SAW dia bukan pemaki pun. Kalau ada benda salah yang Anas buat ke, siapa-siapa buat, Nabi akan beri teguran dengan teguran yang baik. Bahkan ia menunjukkan kita mempunyai akhlak yang sangat tinggi. Jadi nak bagi tahu, selarilah apa yang Anas sebut ni dengan apa yang Nabi SAW anjurkan. Yang Nabi SAW anjurkan, kalau boleh maafkan dia 70 kali sehari pun maafkan. Menunjukkan dia samalah. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW selari dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baik. So hadis ni juga nak tunjuk kepada kita tentang kedudukan Anas yang tinggilah. Bukan semua orang dapat berkhidmat untuk Nabi tu. Jadi sebab itu kita melihat di dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab hadis sunnah wal jamaah, riwayat Anas ni banyak. Riwayat Anas ni banyak. Jadi kita tak, orang kata apa, tak pelik lah kenapa riwayat Anas banyak daripada orang lain, kerana Anas rapat dengan Nabi SAW. Okey, tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekadar tu pada untuk kali ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain, kita akan bertemu lagi. Saya nak maklum pada tuan-tuan, insya-Allah pada lusa saya akan bergerak ke tanah suci Mekah
untuk melaksanakan haji. Jadi saya mengharapkan doa daripada tuan-tuan dan puan-puan agar haji yang saya laksanakan ini haji yang mabrur. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal baik saya, dan saya juga mendoakan ya, agar tuan-tuan dan puan-puan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmat, dengan keberkatan, terutamanya pada 10 yang awal di bulan Zulhijjah ini. Ya. Baik. Saya tengok soalan sikit kalau ada sebelum saya berhenti untuk saya pergi ziarah staff ya, kuib yang tak sihat. Okey. Saya tengok kalau ada soalan. Sekejap. Oh, ramai yang mendoakan, terima kasih banyak. Adakah sunat untuk solat qabliyah hari Jumaat di masjid untuk lelaki? Ini soalan daripada kawan, dia kata. Okey, pertama sekali, solat qabliyah bagi solat zuhur memang ada, tidak ada khilaf. Ya, tidak ada khilaf di kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Manakala bagi qabliyah Jumaat ulama berbeza pendapat. Sebab apa? Sebab di zaman Nabi SAW azan tu cuma sekali. Azan saja terus naik. Imam terus naik mimbar. Jadi tak ada ruang lah untuk solat qabliyah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i mereka kata ada solat sunat qabliyah. Sebab apa? Sebab mereka menggunakan dalil inna ma baina kulli adhanaini salah. Bagi setiap di antara dua azan, iaitu azan dan iqamah, itu ada salat. Ada salat. Jadi dalam isu ni ada khilaf di kalangan ulama. Jadi dalam isu ni kita berlapang dada. Kalau tanya saya mengatakan tidak ada qabliyah, yang ada cuma salat tahiyatul masjid dan salat sunat yang banyak. Sehingga apabila imam salat zuhur, azan zuhur, imam naik ke mimbar, kita mendengar khutbah saja. Tapi kalau ada orang sebelah kita salat qabliyah, kita tak bantahlah. Kita tak bantah kerana kita mengetahui dalam masalah ni ada khilaf. Wallahu a'lam. Okey. Jika kita terlebih rakaat ketika solat, contoh solat subuh, terbangun selepas rakaat kedua dan berada dalam keadaan berdiri, perlu habiskan ke bagi salam terus? Kalau kita terlebih rakaat, kita dah berdiri dah, wajib duduk. Kerana yang lebih tu tak dikira sebagai solat. Wajib duduk dan beri salam, ataupun duduk, baca tasyahud, kemudian sujud sahwi. Lepas tu bagi salam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setengah masjid selalu adakan majlis tazkirah pendek lepas zuhur dan asar, membaca hadis-hadis. Adakah ini dilakukan di zaman Nabi SAW? Adakah ini bid'ah? Bid'ah ni benda yang kita buat berterusan dengan bentuk yang khusus dan kita percaya ada fadilat khusus waktu kita buat tu, sedangkan dalil tak ada ataupun dalilnya tidak sahih. Tapi kalau kita buat kerana kita tak menganggap itu ada fadilat khusus, sebaliknya hanya sekadar kita nak mengambil ruang kosong untuk memberi manfaat kepada umat, macam kita buat kuliah ni setiap Isnin. Kalau orang tanya kenapa buat hari Isnin, saya kata hari Isnin je saya free, hari lain saya tak free. Tapi kalau kita percaya hari Isnin ni ada kelebihan, sedangkan tak ada dalil, maka dia termasuk dalam bid'ah idhafiyah. Kalau tak, maka tak termasuk. Dia hanya termasuk dalam perkara-perkara yang umum sajalah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Jadi mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu di lain masa. Ya. Kita jumpa lagi. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. InsyaAllah saya akan doakan kebaikan untuk semua, terutamanya di 10
hari Zulhijjah yang awal ni, insya-Allah. Terima kasih kepada Global Ihsan, terima kasih kepada Kak Jini, Dr. Azmi, Ustaz Riza. Insya-Allah kita jumpa lagi. Dan semua yang hadir pada malam ni saya ucapkan terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor. Waalaikumsalam. Selamat jalan. Semoga mendapat haji yang mabrur, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Salam dari Brunei. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga dapat haji yang mabrur. Amin amin amin. Ya Allah. Barakallahu. Allah barik fikum. Semoga mendapat haji mabrur, Ustaz. Terima kasih.